أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Hari ini selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita rafa'kan setinggi-tinggi puji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, rahmat dan keridhaannya. Pagi ini kita sekali lagi dijemput oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk menerajai sebuah kehidupan di alam fana, seterusnya mengutip bekalan untuk kembali ke alam baqa. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah bagi di kesempatan untuk kita sama-sama memasuki, menghadiri majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu dalam suasana yang sama. Mana-mana majlis ilmu dalam suasana yang sama, yakni suasana berada di halaqah sayap para malaikat. Kalau kita nampak, semua orang akan berduyun-duyun akan hadir nak duduk di bawah sayap malaikat. Kerana setiap majlis ilmu itu dihadiri para malaikat. Mereka akan mengembangkan sayap untuk kita duduk di dalamnya, bernaung di bawahnya. Sekaligus dalam masa yang sama mereka memohon maghfirah, keampunan untuk kita hingga selesai majlis ilmu. Itu kelebihan, keberkatan yang dapat diperolehi oleh orang yang menghadiri majlis ilmu. Besar sangatlah keberkatan dia. Dan alhamdulillah kesempatan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita pada pagi ini, kita isikan dengan mempelajari sambungan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Ada siapa yang nak kitab lagi dah hari ni? Kitab Penawar Bagi Hati. Ada tak yang tak ada kitab lagi, dia nak beli? Dia dah bawa. Dia ada bekalan. Kalau siapa-siapa yang mau lagi nak, boleh main ambil. Kawan kita ada di balik tiang ni. Boleh ambil satu berapa tu? RM14 dah. Boleh ambil dekat sahabat yang ada di depan ni dah. Okay, baik, kita sambung daripada perbicaraan kita tentang mata, kan? Saya tanda itu dekat, maka lazim olehmu akan memelihara mata engkau. Tidak? Ke saya salah? Pasal yang pertama pada menyatakan mata, sambungan dia qul lil mu'minina yaghuddu. Betul? Saya takut saya silap dah. Banyak tempat saya baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Surah ini dipetik daripada surah An-Nur ayat yang ke-30, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, iaitu yang bermaksud, katakan olehmu ya Rasulullah, ataupun bersabda di sini betul lah nah. Katakan olehmu ya Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu.
Nescaya memelihara mereka itu akan segala faras mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian, yang memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat memelihara akan batin. Yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Maka membalas ia akan mereka atasnya. Ini petikkan ayat daripada surah An-Nur ayat yang ke-30 yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu ya Muhammad. Maksud dia, wahai Muhammad, kata sat dekat depa. Perumpamaan dia, kata sat dekat depa. Maksud dia, habaq sat dekat depa. Depa ni siapa? Kita lah. Kan Rasulullah itu bersifat at-tabligh, menyampaikan. Suruh sampai sat. Apa yang difardukan, apa yang patut mereka yahfazukan, yahfazu ni apa yang mereka nak kena jaga. Yang ni satu anggota yang paling banyak melakukan maksiat, mata. Ini pesanan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, habaq sat dekat depa. Surah An-Nur ini adalah di antara surah yang banyak merakamkan hukum-hukum ataupun kefarduan. Di antaranya yang dijelaskan di sini, kefarduan solat, kefarduan menutup aurat. Sebab apa? Daripada aurat itu membolehkan seseorang itu bawa kepada fitnah mata ataupun zina mata. Yang mana surah An-Nur ni Allah Ta'ala perintah habaq sat dekat depa. Semualah maksud keseluruhannya. Yang mana lil mukminin, yang beriman. Kalau tak beriman dia tak mau jaga. Dia masih lagi nak yaghuddu, kata Allah, pejamkan oleh kamu di sini. Yaghuddu min absarihim, pejamkan mata kamu. Bukan dia nak suruh kita tutup mata. Jenuh lah nak berjalan tak nampak. Tengok yang tu tutup, tengok yang ni tutup. Tak. Maksud dia yahfazu. Pejam di sini, jaga. Tengok boleh tengok, tapi kena pandai jaga. Bukan pandang dengan pandangan nafsu. Tapi pandang sekadar mengenal dan mengetahui siapa dia. Okey, sudah. Benda dah ada depan mata. Kan? Kalau kata tengok terus pejam, tengok terus pejam, kena tengah duk bawa kereta. Tengok pejam. Allah Ta'ala suruh pejam. Kena pejam. Benda ni haram, kena pejam. Susah. Maksud di sini yang dikatakan yaghuddu min absarihim ni, usah tengok lama-lama lah. Salah satu daripada bahagian yang paling sulit nak jaga, pandangan mata. Dia lintah main depan mata. Tak tengok tak boleh. Tidak. Dah ada depan mata, kita pun tengok. Tapi janganlah memandang dengan pandangan nafsu. Memandanglah. Kalau kata sesuatu itu maksiat, sesuatu pandangan itu haram, jadikan kepada diri kita istighfar. Ya Allah, berilah petunjuk pada dia. Mudah-mudahan dia ada kesedaran. Kadang-kadang kita tengok orang tu pakai pakaian yang terlalu menjolok mata. Walaupun dia perempuan sama perempuan, tapi apabila mendedahkan sebahagian aurat dia, maka haram pandangan tu. Tak pejam tak boleh ada depan mata. Jadi boleh tengok tapi yahfazu, jaga. Jaga apa? Jaga mulut lidah. Kita cela adalah perbuatan dia, bukan kita cela jasad ciptaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kita cela sikap dia. Itu boleh kita cela. Dan kita jangan kata biarlah kat dia muda lagi, dia nak pakai. Wajib kita kena cela. Sebab Allah Ta'ala suruh. Perkara yang haram kena cela. Contohnya, kalau katalah di kalangan anak pinak kita, biasalah orang muda katanya. Kan? Orang muda ni, kita pun pernah muda kan? Kan masih muda lagi. Masing-masing yang duk pasal kata muda-muda. Berpakaian kan nak ikut fashion, up to date. Kan? Kita tak boleh lah nak suruh mereka berpakaian lagi kita. Berserabai, warna pun macam asasan pedah. Tak apa nak menarik kan? Jadi, kita faham jiwa muda, jiwa tengah membara kan? Dia nak yang lebih mencabar, dia nak cuba sesuatu yang baru. Kita faham.
tetapi kita pantau dari segi cara penampilan dia. Kalau mencolok mata, wajib kita tegur sebab dia di bawah pemeliharaan kita. Nah, mak dulu pun bukan kami tak tahu. Dia bubuh lagi tu susah juga. Nah, tidak pun dia buka baju-baju lama buat kelak mat. Apa dia? Kebaya Kota Baru. Nah, yang jarang tu ada pelapik dalam dia cekik. Nah, kita main nak berkelak ni baju mak dulu-dulu kan. Susah juga. Kan? Bila kita halang, kita kata benda orang muda ni. Tetapi wajib kita pantau sebab ia akan bermulanya segala maksiat mata. Bermulanya maksiat mata. Bila orang pandang benda ni, dia kata, di antara maksiat yang paling susah jaga mata. Paling susah jaga sebab dia lintah. Macam kita buka handphone lah. Kan kadang-kadang kita sambil buka tu dia lintah main depan mata kita. Dan mata tu dia menarik. Kita terhenti. Tang tu kita boleh stop tengok lama sikit. Di antara maksiat yang paling sulit nak jaga. Ini kata ulama, bukan kata Rasulullah. Rasulullah boleh jaga. Kata ulama, paling sulit nak jaga ialah mata ketika nak jaga dia daripada memandang kepada sesuatu yang haram. Bila pandang-pandang, terus mulut nak keluarlah perkataan. Boleh celah, tetapi jangan mencela fizikal dia, celalah perbuatan dia. Sikap dia, cara dia, wajib celah. Jangan kita suka tengok tak apalah, VIP lah. Mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia untuk tutup aurat dia. Itu kalau yang kita pandang dari segi aurat. Pandangan ni, pandangan mata ni kena jaga, jaga sungguh-sungguh. Kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu benar. Kalau kita tengok orang sama-sama duduk bersembang, berbisik-bisik, kita di sini dah sangka, lepas tu duduk mengata dekat aku, sambil sembang, sambil jelin-jelin dekat aku. Lepas tu gelak-gelak. Tentu kata dekat aku. Kan? Itu di antara pandangan yang menimbulkan fitnah. Dan kita jangan buat fitnah. Bagi orang pandang, bagi timbul fitnah. Bila orang mengata dekat kita, dengan sebab kita bisik dengan kawan, tak kata pun dekat dia. Sembang pasal lain, kebetulan benda tu sesuatu yang lucu, kita tengok dia. Sambil kita gelak, dia kata, dia apa tu kata kat aku, dah salah. Apa ni duk mengata kat aku. Kan? Okey, perbuatan kita pun berdosa, sangkaan buruk dia pun berdosa. Hanya dengan pandangan mata saja. Padahal kita tak kata kat dia pun, tak sepatutnya kita berdosa. Kita duk sembang benda lain. Oleh kerana perbuatan kita itu menimbulkan fitnah. Sebab tu bila kita berhadapan dengan kawan-kawan kita, kita dua orang jangan duk bisik-bisik. Sat lagi hak seorang tu terkasar. Dia pun ni duk rahsia apa ni, duk sembang apa ni daripada aku. Dia boleh menimbulkan fitnah daripada pandangan mata. Ini sebab yang Allah Ta'ala kata suruh jaga sungguh-sungguh. Bila kita pandang sesuatu yang menyakitkan hati, tak usah tengoklah. Wa yahfadhu, dari Allah Ta'ala suruh, wa yahfadhu furujakum. Jagalah furuj. Maksud di furuj ni faraj. Apa dia faraj? Kemaluan. Yang ni semua orang ada. InsyaAllah yang ni semua orang ada. Tidak? Macam mana ada mata? Macam tu ada faraj. Jauh sangat kot mata dengan faraj. Tidak? Kau dekat-dekat faraj duduk tepi ni. Dah kan? Jauh sangat. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala letak dekat saja. Dekat saja. Kerana dianya dia khususkan untuk orang yang memandang dengan nafsu akan hantar ke faraj. Faraj ni maksud dia kemaluan, keinginan untuk melakukan maksiat apabila pandangan mata itu memandang sesuatu dengan nafsu syahwat. Tu yang rasa nak buat maksiat. Okey, di antaranya contoh pandang berkenan. Pakaian yang ketat dan sendat sehingga menampakkan bahagian-bahagian yang Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala suruh tutup. Jadi teringin. Mula-mula bertegur siapa? Kalau dulu orang nanti mengorak cara bagi salam kan?
Lah ni tak tahulah lah orang muda lah ni. Sebab mereka ada telefon lah. Ha. Macam mana mereka punya ni, kita tak tahulah. Tetapi dia akan permulaan mungkin dengan bagi salam juga, hantar WhatsApp. Ya? WhatsApp. Assalamualaikum. Ha. Hak yang ni pun tengok. Daripada pandangan mata je. Saya jumpa orang dekat ni sekian. Okey. Bermula. Nah, taqrabuz zina, menghampiri zina. Kemudian atokkan pertemuan, berjumpa. Sekali berjumpa, dua kali berjumpa. Akhirnya menjerumus kepada maksiat faras. Ini yang Allah Ta'ala letak bermula daripada pandangan mata. Dan kalau dilihat berlakunya satu maksiat perkosaan, salah satu sebab, bukan semua lah, salah satu sebabnya adalah daripada pemakaian yang tidak sempurna. Dah pakai teruk sangat, orang tengok, orang nak biar. Orang rasa macam murah sangatlah harga perempuan ni. Harga terlampau murah. Pakai baju pun tak berapa nak cukup, kain. Banyak bahagian yang dibuka. Kata Allah, orang yang pandai jaga mata, pandai jaga faraj, zalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun. Yang demikian itu adalah orang yang paling bijak azka. Orang yang paling bijak, orang pandai jaga pandangan. Jangan sampai menusuk ke dalam hati. Jangan sampai menusuk ke dalam hati. Bila hati, dia hantar proses pergi kepada otak, otak akan mengeluarkan sesuatu yang lain. Sebab apa dia kata? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khabirum bima yasna'un. Apa dia? Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala dia buat benda yang kita tak nampak, benda yang kita nampak Allah tahu. Sampai ke dalam batin kita pun Allah tahu segala keinginan kita. Kita bermula daripada pandang, kemudian membaca, kemudian masuk ke dalam lagi. Tidak dinafikan hari ini telefon pintar yang ada di tangan kita, bukan sekadar di tangan kita, malahan di tangan anak-anak kita. Betul tak? Apabila mereka buka YouTube, tekan YouTube, nak tengok satu-satu benda, dia akan lintah gambar tak senonoh tu. Lintah. Jadi, itu yang kata pandangan mata ni sulit nak jaga. Dia nanti berhenti pada yang gambar-gambar tak elok. Hajat dia mungkin dia nak main game, atau mungkin dia nak layan kartun ke, atau gambar lain, tapi bila gambar tu yang lintah, dia akan berhenti di situ. Bohonglah kalau kita kata dia tak berhenti. Kecuali yang betul-betul yahfazu absarahum, yang pandai jaga pandangan. Dia berhenti. Lepas tu dia akan duduk seorang-seorang dalam bilik dia, tutup pintu, kunci pintu. Kita ni tak tahu apa dia buat. Nak panggil dia jenuh satu-satu, nak panggil dia punya seksa, dia dalam dunia dia. Tak apa, nak bukan buat apa, dia duduk seorang-seorang je dalam bilik dia. Kena pantau. Yang tu pun kena pantau, kena tengok dah. Tak buat maksiat, duduk dalam bilik, tak buat maksiat, dia boleh jadi maksiat mata. Bahkan boleh menjadi zina yang besar. Mula pada dosa kecil. Dosa kecil. Kemudian jadi besar, kabir. Kemudian jadi kabair. Di antara dosa-dosa yang paling besar. Ini melakukan zina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi SAW, malam tu giliran baginda di rumah isteri baginda yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian keesokan paginya, sambil Nabi duduk bersembang-sembang dengan Maimunah, datang seorang isteri Rasulullah lagi, Ummu Salamah. Saja dia tahu, sebab di antara isteri Rasulullah yang paling baik Maimunah. Dia tak kisah siapa-siapa nak main rumah dia, di kalangan isteri-isteri lah. Kalau kita kata kakak-kakak lah, madu-madu yang lain, ketika mana Rasulullah ada. Dan kesempatan ini diambil oleh Ummu Salamah, pun isteri Rasulullah juga. Dia nak pergi sembang sama lah. Kalau macam ada isteri lain yang dia tak suka, hari Rasulullah main, jangan siapa-siapa main.
Ini giliran dia dengan Rasulullah. Jadi kalau Maimunah ni dia baik. Dia baik. Bahkan di antara isteri baginda yang pandai menyediakan masakan. Yang kalau kata dia buat makan minum, dia akan bagi kepada kakak-kakak madu yang lain. Itu Maimunah. Ummu Salamah ni pergi rumah dia. Dia ra'i lah. Ummu Salamah sebagai tetamu dan juga ahli keluarga. Rasulullah ada situ. Tengah-tengah duk sembang, mai lagi seorang tetamu. Siapa dia? Saya cerita minggu lepas. 2 minggu yang lepas. Abdullah bin Ummi Maktum. Ingat kan? Hak yang cerita lelaki yang jatuh 2-3 kali ketika nak pergi masjid tu. Dan mata dia buta. Kemudian bila Maimunah jenguk-jenguk, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Lepas tu Rasulullah kata panggil dia masuk. Lepas tu Maimunah kata terus nak pergi lagi. Rasulullah kata tutup aurat kamu terlebih dahulu. Apa kata Maimunah? Bukan kata Maimunah, kata Ummu Salamah. Dia buta. Jadi kita tak payah tutup aurat, dia buta. Kan? Dia kan nampak kita, kalau kata kita tak pakai baju dia pun dia bukan nampak. Lepas tu kata Rasulullah, walaupun di hadapan orang buta, kerana aurat kamu boleh dihidu. Itu dia yang nak beritahu orang perempuan ni aurat pun kena jaga walaupun di depan orang buta. Kerana aurat kamu boleh dihidu. Wallahu alam, tak tahu apa maksud baginda sallallahu alaihi wasallam aurat kamu boleh dihidu, mungkin melalui bauan, mungkin melalui sangkaan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang asing di dalam rumah kamu, wajiblah kamu tutup aurat sepenuhnya. Lepas tu kedua-dua isteri pun tutuplah aurat, barulah dibenarkan Abdullah bin Ummi Maktum itu untuk masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang Nabi pesan suruh jaga walaupun di depan orang buta. Kena jaga adab. Adab. Walaupun dia tak nampak, ada seorang perempuan yang mana diwajibkan menutup aurat, jaga aurat dia. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Budak-budak ni dia kan tahu apa. Okey, mungkin kita boleh memperlihatkan aurat dari segi rambut, kaki. Tapi jangan selok lebih-lebih. Itu budak kan dia tahu apa, selok habis-habis. Lagi satu macam, untuk ibu-ibu yang menyusukan anak hak tak kira depan 100 orang pun dia selak bagi. Ini kena jaga, dia tak kira. Pergi rumah kenduri kot. Dahlah kata kalangan perempuan-perempuan saja pun tak apalah. Tapi tak manis sangat kot. Tak manis sangat-sangat. Ada dia kisah dia selak. Kadang bukan selak sebelah. Selak sampai dua belah kiri kanan lagi bagi terpecuh je kelak hamba Allah 2 biji tu. Tak baik tak baik. Dia kata walaupun orang buta kena jaga. Sama-sama perempuan kena jaga. Dia akan pandang. Dia akan lihat ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aurat kamu boleh dihidu walaupun oleh orang yang tak kerti apa. Kadang kita tengok dia ni cacat. Rancak akal. Walaupun dia cacat, Allah Ta'ala bagi nafsu Binatang pun ada nafsu. Tak apa, dia toncak akal. Tunjuk pergi kat dia, tak boleh. Lelaki tetap lelaki. Walaupun dia ghairil akal, tapi dia ada nafsu. Ada ketika-ketika dia main nafsu dia tu, macam binatang lah. Kan dia ada waktu nak mengawan dia. Tapi tak payahlah tutup aurat depan binatang. Susah jugalah sebab dia bukan manusia Inilah di antara ayat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya adab ni. Ayat ni dia kata ayat yang kita baca tadi adalah ayat adab. Beradab. Maksud dia kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan mata. Adab dia jangan tengok orang sampai nak terpercui gelap di mata. Sekali pandang, tengok, kenal, cukup.
dipandang atas bawah belek sampai perhabis. Kalau boleh sampai nak selok. Oh, susahlah. Cukuplah sekali memandang. Cukuplah sekali pandang. Sekadar kenal dia siapa. Sebab mata kita ni jahat. Bila kita tengok hak yang serak sikit, ambul. Serak. Patut dia punya. Kalau dapat kat aku lah. Tak tahu ke mana dah. Kita pandang. Walhal hak kita punya pun tak kurang serak. No. Tapi yang dah ada mengadak yang tu selalu, hang cemut, hang tengok alih, hang kenal. Ni kita. Pandangan mata ni banyak kita dah sangat-sangat. Bila dia pandang ke mata, lepas tu dia hantar pergi ke hati. Hati yang tak pergi ke otak proses. Keluar kok main mulut. Dia main kok mulut ni, dia macam-macam. Dia bunyi, macam-macam dia bunyi. Allahu Akbar. Ini dosa-dosa yang kita duk buat, pernah buat atau sedang buat. Ini dosa yang mana yang kita sebut di dalam tahiyat akhir. Allahumma ghfirli man qaddamtu. Allah ampunkanlah dosa-dosa aku qaddamtu. Qaddam ni apa dia? Hak yang duk main. Hak yang duk main ni. Hak yang duk mengadap ni. Yang tengah duk mengadap, yang tengah duk main. Kita tak tahu. Wa ma akhartu. Dan dosa-dosa yang dah aku buat kemarin, semalam, dulu-dulu, wa ma akhartu. Di antara doa. Ya Rasulullah kata, janganlah tinggal. Kalau rajin bacalah. Tahiyat akhir. Wa ma a'lantu. Aku nyata dah. Aku nyata sangat dah. Aku tahu sangat. Tapi nak wajar aku duk buat juga. Aku tahu mata aku ni jahat. Suka sangat nak tengok. Wa ma asrartu. Yang aku tak tahu, tak sedar. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang hang saja yang tahu. Daripada aku tak tahu punya benda tu berdosa. Ini di antara yang Rasulullah rangkaikan doanya, jangan tinggal. Kemudian kita ucap satu lafaz penyerahan pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku ni hamba-Mu yang zalim. Aku ni hamba-Mu yang zalim. Kata Syekh Muhammad bin Yazid, dia kata, kalau boleh, dia kata, kalaulah boleh kita ni, jikalau kamu mencintai, menyayangi seseorang, nescaya kamu takkan menzalimi dia. Betul tak? Kalau boleh, dia kata, apabila kamu menyayangi dan mencintai seseorang, jangan sekali kamu menzalimi dia. Jangan menyakiti dia. Maka, sayang tak pada diri kamu? Sayang. Bukan nak kata, paling sayang sekali kepada diri sendiri. Oleh kerana kamu menyayangi dan mencintai diri kamu, maka jagalah dia. Jangan buat zalim dekat dia. Itu yang kita duk mengaku depan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ni orang zalim. Pasal apa? Kita tak jaga dia. Kita sayang pada diri kita, pada jasad tubuh badan kita, tapi kita tak jaga dia. Apa dia kita jaga? Yang Allah Ta'ala suruh jaga ni. Jaga jangan sampai kita terjerumus kepada lembah dosa. Jaga sampai bila kita terjerumus dalam lembah dosa, kita akan melemparkan diri kita ke dalam neraka. Bermula daripada pandangan mata sahaja. Allah. Okey. Kita tengok macam hari ini berbetulan hari Ashura kan? Berbetulan dengan hari Ashura. Sedikit pencerahan tentang Ashura. Ashura ni apa? Ashura ni apa? Maksud dia hari yang ke-10. Asyara. Ashura, hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram. Ada hari ke-10 ni ada setiap bulan daripada Muharram sampai Zulhijjah. Tapi hari yang ke-10 dikhususkan pada bulan Muharram. Maka dia disebut Ashura. Sebelum difardukan fardu puasa bulan Ramadan, Ashura ni wajib. Rasulullah buat. Hukum berpuasa Ashura sunat muakkad.
selepas datangnya kefarduan puasa Ramadan. Bila datang puasa Ramadan difardukan, Asyura jadi sunat. Jadi barang siapa di kalangan kamu, kata Nabi SAW, mampu nak buat, buatlah. Kalau tak mampu buat, tak payah. Makna dia, bila kita tengok orang tak puasa, kita jangan kata, hang tak puasa. Hang tak puasa. Kalau dia kata, aku bukan tak mau puasa, aku tak lapar. Orang kencing manis ni, dia tak larat puasa dah. Bukan semualah. Kadang-kadang kena makan hak yang ubat. Hak yang dia bagi sampai naik Parkinson tu. Puasa tu sunat. Nah, menyelamatkan nyawa tua, wajib. Bukan dia tak boleh puasa. Dia kata Ramadan pun pasal wajib. Kalau tak wajib, dia tak boleh puasa. Tak boleh menahan lapar ketika-ketikanya. Jadi kita yang memandang, tengok dia tak puasa. Sedangkan Rasulullah tak pernah tinggal. Tak usah kata dekat orang. Rasulullah kata, kalau hang boleh buat, hang buatlah. Hang jangan pelicir orang yang tak boleh buat. Tak? Okey, kita tengok. Di antara peristiwa Asyura. Sebab apa yang disunat muakkad. Sunat muakkad ni, sunat yang sangat-sangat dituntut. Buatlah sekali seumur hidup. Jangan tak buat langsung. Kalau mampu, buatlah setiap tahun sekali, ya demai kan. Kalau tak mampu, buatlah sekali seumur hidup. Sekurang-kurangnya ada jawapan nak jawab di depan Allah nanti. Bila mana hari itu tiba, aku puasa. Tetapi andainya, kita puasa sunat ni, tetamu mai. Kita mai lah makan. Lepas tu kita kata, tak apa makanlah, saya puasa. Saya ni mejojo nak makan dengan dia. Tengok-tengok dia puasa. Kecil hati saya. Makan dengan dia. Muliakan tetamu lebih baik. Ataupun ada suami. Suami tu cuti pula hari Asyura. Ataupun memang dia tak cuti, dia sentiasa ada di rumah. Dia kata apa kita? Jom kita pergi makan tosai. Boleh. Saya puasa. Lawak puasa. Aku teringin nak jangan makan tosai lagi. Teringin sangat-sangat. Jom kita pergi makan. Buka puasa. Wajib Habis tu puasa tadi, Allah punya tahulah. Sebab mengerjakan yang wajib itu fardu. Menunaikan yang wajib itu fardu. Dapat pahala lagi besar daripada puasa Asyura. Itu kata, apa yang kita tengok, dia tu tak puasa. Tengok. Duduk minum teh tarik tadi dengan suami dia. Apa yang kita pandang, kita tak boleh nak adili dengan apa yang kita pandang. Melainkan orang yang mengerjakan itu yang merasai. Apa yang patut, apa yang tak patut. Mulut kita jagalah baik-baik sikit. Jangan tengok terus kata. Pasal apa? Lari tajuk sikit tak apa lah. Pasal apa? Asyura ni dia suruh sangat-sangat beribadah. Di antara ibadah yang paling masyhur adalah puasa. Ada yang tanya saya, pagi ni macam mana nak buat sunat Asyura? Solat sunat Asyura tak ada. Tak ada solat sunat Asyura. Okey? Kalau buat, sesat lagi menyesatkan. Baik, dia kata ada beberapa rangkaian yang orang susun hari ni, kena kerak kuku, hari ni kena mandi sunat Asyura, tak ada. Semua tak ada. Ini yang dikatakan bid'ah. Kalau nak beribadah, nak beramal dengan amalan-amalan soleh, kena ada ilmu. Kerak kuku ni jangan nanti hari Asyura. Kita dah baca dalam kitab Jauhar Ma'ruf. Potong kuku setiap hari Jumaat. Tak baca kitab Jauhar pun kita tahu daripada kecil-kecil dulu kan. Mak kita nak potong kuku, dia kata hari Jumaat elok potong kuku. Ataupun sunat potong kuku bila mana? Bila panjang potonglah. Ni sat lagi. Jumaat lambat lagi. Kuku ni dah bergelung lah dah. Tak potong dulu nak tunggu Jumaat. Bila panjang potong, sunat potong.
Tak usah kira lah nanti hari apa pun. Itu sunat. Itu kena faham. Okey, bubuk Asyura. Sunat tak? Tak sunat, tapi Ustazah Hasih dia suka buat. Dia suka makan. Dia suka makan. Maka ada seorang sahabat hantar dekat saya. Siapa dia saya tak tahu. Tak dan tengok ada atas meja dah. Syukran jazilan kathira. Siapa yang tak mari. Okey. Bubuk ni tak sunat buat. Tak ada pun dalam sejarah yang kata Nabi Allah Nuh masa kapal dia, bahtera dia berlabuh di atas bukit judi tu, dia buat Asyura tu semua cerita pemurung, cerita Israeliat yang kutik-kutik hang ada kacang tu, hang ada kacang tu, semua cerita pemurung. Okey, kalau ada cerita tu orang bangkitkan hari ni, abang kata ni cerita orang Israel. Sebab apa? Dalam meraihkan Asyura ni ada 3 golongan yang raikan Asyura. Kita kena faham. Ketiga-tiga golongan ni semua kata dia pun betul. Kita tengok golongan mana yang betul. Golongan pertama di kalangan Yahudi Bani Israel. Mereka akan buat bubuk juga. Mereka akan buat bubuk sebab mengambil sempena kisah Nabi Nuh. Apabila dia berlabuh di Bukit Judi. Memang baginda Nabi Nuh alaihi salam, bahtera baginda berlabuh di Bukit Judi pada 10 Muharram. Yang Asyura. Ayat surut pada banjir yang besar. Ayat surut. Allah Ta'ala letak dia di atas gunung Judi. Itu termaktub dalam Al-Quran. Kemudian dia hantar apa? Dia hantar burung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina burung gagak. Dia hantar burung gagak suruh pergi tengok ayat surut tak? Sebab dia duduk di atas gunung, dia tak nampak lagi. Ibu hantar burung gagak pergi tengok, berkelempang manusia pakat mati. Manusia pakat mati sebab lemah dalam banjir yang besar. Jadi burung gagak ni dia sibuk makan bangkai. Nabi Allah Nuh hantar dia sebagai utusan. Tapi tengok ayat kering lagi. Dia rupanya dia sibuk kutip bangkai. Patuk biji mata, makan perut yang pecah-pecah dimakan. Jadi dia tak balik-balik mahal. Kemudian Nabi Allah Nuh AS tunggu balik, tak balik, tunggu balik, tak balik. Dia hantar burung merpati. Pisat merpati tengok, di bawah sana ayat surut dah lagi. Merpati pipi tengok ayat dah surut, dia pun randuklah dalam selut tu. Kan bila dah ayat banjir dah kering, tinggal selut lah. Dia randuk dalam selut. Lepas tu dia apa? Dia tak boleh nak sembang. Apa cara dia nak balik bawa bukti kepada Nabi Allah Nuh mengatakan banjir dah surut. Jadi dia patuk, dia gigit bagi patah tangkai pokok zaitun. Dia bawa balik mai kepada Nabi Allah Nuh, maka fahamlah Nabi Allah Nuh kaki dia ada selut dan di paruh dia ada tangkai pokok zaitun menandakan ayat dah kering. Tidak, pokok zaitun tu nescaya basah dan berlumut, sementara kaki dia ada selut. Bila dah selut, mana kering. Nabi Allah Nuh ni nak turun daripada Bukit Judi itulah, nak meneruskan dakwahnya. Nabi tengok ada berapa orang yang masih hidup. Walhal boleh dikatakan yang hidup tu hanya di atas bahtera dia aja. Yang bawah mati keseluruhannya. Sebab itulah di antara salah satu sebab kenapa burung gagak diharamkan makan. Ni berlaku sejarah ni 10 Muharram. Jadi Israel ni dia sambut. Israel ni kita kata Yahudi. Yahudi Bani Israel merayakan dengan penuh kegembiraan. Mereka macam hari raya kalau hari ni. Mereka sambut sungguh-sungguh. Seronok suka. Pakai pakaian yang cantik-cantik, berwangi-wangian, buat pesta, buat kenduri kenara. Kita kalau nak buat Asyura, jangan ambil hari ni. Taklah berdosa. Tak berdosa. Ada orang yang, boleh ke buat Asyura, tak sampai lagi Asyura? Buatlah bila pun. Bulan puasa pun kalau nak buat Asyura pun buatlah. Tak kisah. Bubuk kot. Kan? Jangan nanti mai Asyura. Tapi kita ni ingat tradisi. Okey, saya kita cerita pasal hukum bubuk Asyura nak. Lepas tu, satu lagi peristiwa yang berlaku pada Yahudi Bani Israel ni, dia sambut sangat-sangat hari Asyura ni, yakni kemenangan Nabi Allah Musa apabila dia bawa lintah
puak Yahudi Bani Israel, puak Bani Israel, maaf, puak Bani Israel daripada Laut Kulzum, kita panggil Laut Merah. Nah, kan dia lintah, dia bawa lari daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dia belah laut kan? Dia belah laut dengan izin Allah daripada Pak Lintah sampai ke lembah Sinai, pergunungan Sinai. Nah, Madian. Nah, sampai di sebelah sana, di sini pada sejarah Ashura 10 Muharram, Firaun ditenggelamkan. Maka Bani Israel ini seronok menyambut kematian Firaun dan menyambut kemenangan sebab dapat bebas di sebelah sana ke negeri Kanaan, Madian, Kanaan, Madian. Kemudian ini sambutannya, dan Nabi Musa alaihissalam ini memerdekakan keseluruhan hamba pada hari itu. Di kalangan Bani Israel ini kebanyakan mereka hamba. Nabi Musa bebaskan pada hari Ashura. Jadi orang Bani Israel ini sambut sungguh-sungguh. Sampailah mereka juga berpuasa pada hari Ashura. Mereka berpuasa. Sambut sungguh-sungguh. Seronok meraihkannya. Tapi kalau kita tengok rentetan sejarah dia, taklah salah banyak. Mereka puasa. Puasa macam kita. Tahan diri daripada makan dan minum dan juga perbuatan-perbuatan yang dicela. Itu Bani Israel. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya, hampa puasa ni? Kan puasa, pasal apa hampa puasa? Nabi tanya kepada orang Yahudi, pasal apa hari ni hampa puasa? Yahudi itu kata, kami puasa sebab meraihkan kegembiraan Nabi Musa. Bebas daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Lepas tu kata Rasulullah, Musa tu Nabi aku juga. Saudara aku juga. Maka dia kata, kami orang Islam juga berhak berpuasa. Nabi memang tengah duk puasa. Itu yang dia balik sembang dengan sahabat-sahabat. Tahun depan dia kata, kita ambil puasa hari Tis'ah, hari yang ke-9. Sebab apa? Bagi berbeza dengan orang Yahudi. Yahudi dia puasa 10. Hari Ashura dia puasa. Kita puasa juga, tapi bagi berbeza. Jangan bagi sama amalan dengan mereka. Itu sejarah dia, itu yang berlakunya puasa Tasu'a kemarin. Nah, dengan hari ini. Okey, siapa yang tak boleh puasa kemarin? Puasa hari ini. Tak boleh puasa hari ini? Puasa esok. Puasa hari ini esok. Paling cantik puasa kemarin, hari ini esok. Paling segan puasa hari ini saja. Paling segan tak usah puasa terus. Lagi senang. No? Lagi senang. Tak apa, kan benda sunat. Jangan bicarakan tentang, jangan berbahas tentang benda yang sunat. Okey, apa lagi sejarah? Apa lagi sejarah? Itu golongan pertama tadi saya sebut Yahudi. Golongan kedua yang sambut hari Ashura adalah golongan Syiah. Syiah ini, tadi Yahudi ni, mereka akan sambut dengan macam raya. Mereka raya, mereka nanti buat kuih, buat masak, makan, jamu orang, apa semua. Hari ni, kalau nak tengok, pergi Palestin, kalau musim Ashura, ya Allah. Mereka sambut sungguh-sungguh. Dengan main muzik dia, mereka nanti keluar ramai-ramai. Memenuhi Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab meraihkan hari Ashura. Golongan kedua, Syiah. Syiah pun sambut ramai-ramai. Tetapi berbeza. Dengan sedih, penuh kesedihan. Menangis, teriak, merambu-rambu, koyak, baju-baju, apa semua. Mereka nanti bubuh bedai belakang mereka dengan pedang. Tetak badan mereka. Lukakan diri mereka. Sampai bayi yang baru-baru lahir pun mereka akan keris cukup. Bagi berdarah sikit. Dipanggilkan pesta Karbala. Biasanya dilakukan ada sebagian tempat di Pakistan ada. Di Iraq ada. Di Iran pun ada. Berlakunya peristiwa Karbala. Memperingati hari kematian Sayyidina Husin. Memang dalam sejarah Islam merakamkan Sayyidina Husin. Siapa Sayyidina Husin ni? Cucu Nabi SAW wafat pada hari Ashura. Dibunuh, dipenggal kepala dia. Pada hari Ashura. Jadi Syiah raihkan
dengan cara bersedih. Lepas hari ni lepas keluar ramai-ramai, tapi buat pesta apa? Pesta macam pesta bunuh diri tu. Tetap badan sampai merambu. Ambil senjata tajam nah. Kalau budak yang baru lahir tu macam mak dia nazar. Kalau aku dapat anak lelaki ni, aku nak bagi dia masuk bahagian dalam pesta Karbala. Pada hari Ashura lah. Lepas nanti asuh pedang atau pisau yang tajam ni, kiri ni, kulit-kulit kepala ni. Bagi kat mana pun, bagi sampai terpancar darah. Ada ke? Dalam sunnah tak ada. Syiah tu Islam juga lah. Dia persambut. Tapi benarlah peristiwa ni berlaku pada hari Ashura. Kemudian, golongan ketiga yang sambut Ashura. Siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Okey, bila sebut ahli sunnah wal jamaah ni siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita. Mudah-mudahan kita. Ahli sunnah wal jamaah. Okey, macam mana saya sambut? Hari Ashura berpuasa sehari sebelum Tasu'a kemarin dan hari ini. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, apa lagi yang disebut? Bersedekah. Dia rajin bersedekah, tak kira lah apa yang disedekah. Sebab itulah maka ahli sunnah wal jamaah ni buatlah bubur Ashura. Sedekah dekat orang. Jadi tak salah buat bubur Ashura tu sambil kita bersedekah. Tapi jangan buat hari ni. Kalau nak buat petang lagi. Pagi dia pun nak buka puasa. Dapat pahala sedekah. Jangan buat kenduri bubur Ashura tengah-tengah hari ni. Panggil orang yang makan kenduri. Jangan. Kita tak menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan di antaranya tersebut juga kita meraihkan kematian Nabi Sayyidina Husain alaihi salam. Apa lagi berlaku dalam Ashura ni? Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram ni, iaitu Nabi Allah Yunus dibebaskan daripada perut ikan Nun. Hari yang ke-10 ni juga. Dia dibebaskan daripada perut ikan Nun, keluar man. Okey, cara orang ahli sunnah wal jamaah memperbanyakkan beribadah pada Allah. Biasalah. Teruskanlah dengan ibadah sunat dan ibadah wajib yang kita buat. Bukan hari ni saja kita buat sunat rawatib, tapi kita buat hari-hari. Oleh kerana hari ni Ashura, aku nak buat sunat rawatib lah. Tak juga. Kemudian apa lagi peristiwa dalam Ashura dia? Iaitu Nabi Allah Ayub alaihi salam. Kan pernah dengar kan? Dia diuji dengan penyakit kulit. Nabi Allah Ayub alaihi salam, Allah Ta'ala bagi dia ujian penyakit kulit yang amat dahsyat. Punya makan bukan sekadar kulit, tapi isi dia makan Nabi. Sampai tinggal kepada tulang. Sampai ada ulat yang turut sama makan. Dan pada hari itu, dia diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam satu doa. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahim. Ketika mana dia sapu debu tanah di kulit dia. Tidak, dia tak pernah minta pada Allah untuk menyembuhkan. Dia kata kepada isteri dia, aku malu, dia kata. Aku sihat 60 tahun, aku baru sakit 16 tahun, dia kata. Dan nak minta Allah sembuh. Dia ni memang waliullah. Kita kalau 6 hari batuk pun dia kata tu, 6 hari dah batuk tak baik-baik lagi. Ubat batuk ni tahap langgah dah, bukan pakai tukar, pakai tunggang tu. Pun tak mahu nak baik lagi ni, siapa ni? Ni 16 tahun yang sakit pun malu lagi nak minta ke Allah sembuh. Kita ni tak tahu lah doa dah baca macam-macam. Kata Jibril, minta pada Allah. Baca doa. Jibril pun ajar. Rabbi, wahai Tuhanku, anni massaniyad-dar. Sesungguhnya aku ini ditimpa kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Pendek je doa tu. Kita baca buat jadi ubat. Setiap kali kita makan ubat, ikut saya
Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini, nescaya segala permohonan dia akan dimakbulkan Allah. Jadi kalau zikir harian, pagi-pagi kan, kita pagi-pagi minum air kan? Kan pagi-pagi terus bubur cucuk, makan air dulu kan? Orang Pulau Pinang kita makan air. No? Makan air, minum nasi. Dia waktu kita minum air tu, sebelum masuk tu baca tu. Baca tu. Di antara doa pencegah bagi segala penyakit zahiriah dan batiniah. Kalau tak baik juga tak apalah. Allah Ta'ala nak bagi sikit, usikkan sayang daripada Allah. Sedikit sakit tapi baca doa tu. Okey, kita baca doa di antara tempat-tempat yang kita baca doa. Dalam tahiyat akhir, dalam sujud akhir, selitkan doa tu dia penutup sebelum kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selitkan Rabbi anni massadiyadh-dhar anta arhamur rahim. Dia tu doa khusus untuk doa seorang. Rabbi, wahai Tuhanku, anni, dia ada yang mutakallim. Sesungguhnya aku ni, kita mengaku pada Allah, aku ni ditimpa musibah, aku ni ditimpa kemudaratan. Tak kira mudarat itu dari segi dalaman kita, batinnya kita, maksudnya kita sakit dalaman apa juga, penyakit dalaman kita, ataupun mudarat itu dari segi luaran, masalah mental kita kah, masalah ahli keluarga kita kah, masalah di persekitaran kita kah, itu mudarat. Segala mudarat tu minta Allah Ta'ala selesaikan. Sebab apa? Wa anta arhamur rahimin. Doa yang tadi saya baca, sahabat kita ada rakam dalam Google Meet ni, nanti dia pakai bubuh boleh ni. Nanti saya salin tulis, saya tangkap bubuh dalam grup, bolehlah kita beramal. Beramal bersama-sama, termasuk saya dan juga puan-puan sekalian. Macam itulah kita ni beramal, carilah ayat Al-Quran, beramal carilah hadis Nabi SAW. Sebab mengaku kita ni ahli sunnah wal jamaah. Itu cara ahli sunnah wal jamaah sambut hari Ashura. Pilihlah yang mana satu yang mana satu yang kita nak buat. Okey, satu lagi peristiwa paling agung berlaku pada hari Ashura. Apa dia? Taubat Nabi Allah Adam diterima. Taubat Nabi Allah Adam diterima. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dihantar ke muka bumi, berpisah dengan isteri baginda iaitu Sayyidatina Hawa, maka kedua-duanya saling merindu sebab tak boleh tengok, hanya bercakap-cakap, muka tak boleh nampak. Dia cakap kok jauh je. Sampai kepada hari Ashura, dirakamkan. Direkam walaupun masa itu tak ada tarikh lagi. Tetapi dimaktubkan di dalam tarikh tasyrik', tarikh Islam, mengatakan pada hari Ashura Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya. Okey, apa dia taubat Nabi Allah Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang kata hari ni banyak-banyaklah baca doa tu. Dah, jangan kata hari ni saja. Sekali sempena hari Ashura baca lah. Janganlah. Jangan duk beramal yang bukan-bukan, tetapi beramallah selalu-selalu dengan apa juga yang diletakkan. Ini di antara 7-8 peristiwa yang kita baca yang berlaku pada hari Ashura. Itu cara orang Islam sambut. Kita Islam kan ahli sunnah wal jamaah. Syiah pun mengaku dia Islam juga, Yahudi pun mengaku dia Islam juga, tapi cara yang berbeza. Maka kita sambutlah dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Jangan sesekali kita pandang
Orang yang tak puasa tu hina. Yang kita pandang, dia tak kuat. Tak kuat amal. Hang pun tak kuat mana, mulut hang tak bagus. Nah, mata hang lagi tak cantik. Kan? Tengok orang kata, tengok orang kata, tengok orang ni kata. Lagi tak kenal, lagi tak betul. Nah, banyak benda yang kita nak kena jaga. Sebab tu dia disebut sini, yahfazu. Apa kena jaga, no? Jaga sungguh-sungguh, nah. Alhamdulillah. Hari ni ada mata, Allah Ta'ala tak mai tu dia. Hari ni ada mata, Allah Ta'ala tak suruh pandang ayat-ayat Al-Quran. Hari ni ada mata, Allah Ta'ala suruh cari tempat-tempat ibadah. Alhamdulillah. Nah, kita arahkan mata kita ke arah kebaikan dan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dah habis. Masa dah habis. Saya ada mesyuarat tak lagi di balik pulau. Jadi saya sudah dulu letak dekat sambungan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Tanda kat situ nah. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Muka surat. Lepas habis yang kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Pasal apa? 15. Nah, sebab saya tak sama dengan puan-puan kita nah. Kita saya baru muka surat 6. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan nak tanya? Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dah. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Senang kan? Senanglah. Senanglah. Kita suka lupa ya Allah, macam mana lah nak buat dengan lupa ni? Haji makan kacang cerdik. Betul ya? Kacang cerdik, kacang je yang cerdik. Kita ada juga dah. Nak tanya. Okey, baik. Ada soalan dari sahabat Alamaya. Silakan. Tak ajar nak tanya kejap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan suruh tanya, dia macam dalam edah kan. Lepas tu dia belajar kereta. Atau macam mana, boleh pergi ke tak boleh? Okey, baik. Ini dalam edah. Dalam edah. Edah wafat ni dia lain sikit daripada edah hidup. Edah wafat ni dia tak boleh keluar tanpa sebab. Tanpa sebab yang keperluan lah. Pada soalan sahabat kita ni, dia tanya, dia dalam edah, tapi dia masih lagi belajar kereta. Latihan memandu kan? Kan dia ada sesi-sesi berapa kali lagi? Boleh tak dia nak pergi? Kita tengok pada keperluan. Kalau dia tak pergi belajar kereta, dalam masa edah dia ni, dia memanglah tak boleh nak bawa kereta. Pasal tu dia pergi belajar kereta kan? Anak-anak pun tak ada, jauh daripada dia. Tak ada siapa nak bawa dia. Mau tak mau dia kena pergi belajar. Atas keperluan dia kena pergi, maka boleh. Boleh dia pergi, keperluan. Itu hajat dia. Dulu masa suami dia ada, suami itulah yang nak bawa pergi merata-merata mana. Bila suami tu mati, dia tak ada apa. Jadi suami tu pesan, hang belajarlah kereta. So ni kalau aku mati, hang senanglah nak pergi mana-mana, kereta dah ada. Okey. Dia pun pergi belajar. Dalam pergi belajar, suami meninggal. Kemudian dia dalam edah. Boleh tak dia meneruskan pelajarannya? Boleh. Hukumnya boleh kerana ia adalah satu keperluan. Duduk di rumah. Nak masuk tengok bawang habis. Ya, aku dalam edah.
Boleh tak nak pergi Giant nak beli barang? Boleh. Pilih bawah pergi Giant. Balik. Jangan merendahkan lain. Kalau dia merendahkan lain, itu jadi haram. Boleh. Nabi sampai hajat dia saja. Sekadar melepas hajat, kemudian balik terus ke rumah. Macam tu juga dia kerja. Kalau dia tak kerja, tak ada siapa nak tanggung dia. Dia kena pergi kerja. Jadi boleh dia pergi kerja. Lepas dia kerja, balik. Tak boleh dia melila-lila ke tempat lain. Macam tu Kak Jana. Dah Ustazah, kalau macam apa, dia macam tak belajar, baru nak belajar, kira tak boleh lah, kena tunggu Okey, bagi kalau dia habis baru iddah nak dulu mula lah. belajar, tunggu bagi habis iddah. Tunggu bagi habis iddah. Okay. Terima kasih Okey. Ustazah. Sama-sama. Ya, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Boleh dok seorang isteri yang kematian suami dia, hari kematian tu dia ikut jenazah ke kuburan? Tak boleh. Haram. Kerana iddah dia dah bermula. Okey, kalau kata macam kita duduk rumah flat, mayat tu dia bawa pergi ke surau. Isteri boleh ikut lagi ke surau. Atau ke masjid yang diletakkan mayat. Isteri boleh ikut lagi. Tapi setakat tu saja. Kemudian dia kena balik. Dia kena balik duduk di rumah dia. Katalah duduk di rumah dia, dia duduk seorang-seorang. Tak ada anak pinak, tak ada duduk tu. Jadi anak ni main nak ambil dia mula mak. Mak pun duduk seorang, tak sihat apa semua. Masa tu dia boleh pergi. Duduk rumah anak tu. Tapi dia tak boleh meronda kata-kata. Duduk je rumah anak tu. Sebab apa? Sebab kalau duduk di kampung pun, tak ada siapa tengok dia. Jika ni dia boleh pergi menumpang. Katalah dalam tempoh iddah ni, kakak dia ke, abang dia ke sakit tenat, dia boleh ziarah. Dibolehkan dia ziarah. Tapi sekadar menziarah orang sakit. Kemudian dia balik terus ke rumah. Janganlah sampai mak mati pun tak boleh pergi tengok. Pasal dah ada. Islam taklah sezalim tu. Tapi menghantar ke kubur bukan satu yang wajib, bahkan bukan sunat pun untuk isteri ikut ke kubur. Benda tu hanya harus sahaja. Dan suatu ketika dulu pernah diharamkan. Jadi jangan pergi. Tak boleh. Haram kerana iddah dia dah bermula. Allah Allah. Jadi kalau ada yang ikut, tegak-tegak lah. Boleh pergi. Sebab dia bawa suami kita, kalau kata orang bawa mai jenazah ke surau, kan sebab rumah kan sempit, payah orang nak naik pergi ke tangga ke. Boleh, isteri boleh ikut. Ikut bertunggu jenazah tu. Sampailah dia disembahyangkan, kemudian nak dibawa ke tanah perkuburan, dia tak boleh ikut dah. Tapi kalau tepi masjid tu ada tanah perkuburan, dia boleh berdiri di tingkap sekadar nak tengok. Boleh. Cuma dia tak boleh turun ikut pi saja. Yang tu tak boleh. Ya, sama-sama. Ya. Lalu sajalah. Bolehlah. Sekadar lalu. Kita pula ada. Kebetulan kita memang mungkinlah macam Ayun kata mak kita tu bergiliat-giliat duk rumah adik, nusat rumah adik. Sebab memang kena jaga di atas giliran. Maka dia boleh duduk sekadar rumah tu saja. Bintah tanah perkuburan. Bolehlah. Nak tunjuk itulah kubur ayah. Dia nak tengoklah kekasih hati dia. Teman sehidup semati dia. Di situ. Bersemadinya buah hati dia. Jadi tak salah. Allah. Okey, baik. Terima kasih. Orang perempuan ni boleh pergi ke kubur sama-sama dengan mayat. Hari ni kita tengok banyak orang perempuan ikut ke kuburan. Benda ni, kalau Imam Malik dia tak bagi langsung. Dia tak bagi langsung. Orang perempuan ikut pergi ke kubur pada hari jenazah diturunkan. Tapi selepas daripada tu boleh orang perempuan pergi. Cuma dia tak bagi kita bersama-sama dengan lelaki. Biasanya lelaki yang akan menyempurnakan dalam lahat kan. Tapi orang perempuan ni yang kalut pergi juga tu nak buat apa? Kalau Imam Malik dia tak bagi langsung. Imam Syafi'i ni pun tak bagi. Tu imam mana yang bagi? Imam masjid bagi. Tak Syafi'i lah. Tak Syafi'i lah.
saya tegur secara peribadi saya, Tok Sofi lah. Kalau nak pergi bila? Esok ataupun lepas orang balik. Tunggu habis orang lelaki balik, kita orang perempuan masuk. Boleh. Tapi ketika mana jenazah nak dimasukkan, kita pun kelang kabut lah dengan orang perempuan bertengok sama dari alahan. Tertunggi je tu bukan ada air lah. Siap dengan rakam lagi. Tak baik, no? Tak baik. Dah lah rakam, hantar pula kat orang mata nak. Orang perempuan, kalau Imam Malik kata tak boleh, Imam Syafi'i kata tak boleh, Imam Hanbali kata tak boleh, Imam Hanafi kata tak boleh. Imam masjid kata tak apa, orang nak pipi. Kalau tanya saya kata tak boleh. Tapi kalau nak pergi juga nak kata apa? Kalau kata ada nas, kata haram. Kita pula nas lagi marah pula nak. Kalau zaman Rasulullah dulu dia tak bagi. Ketika mana bercampur dengan lelaki dengan perempuan dalam satu majlis perkumpulan, dia tak bagi. Itu yang dia pernah letak haram bagi perempuan. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya menziarahi kubur itu menimbulkan rasa kesedaran kepada kamu, memberi pengajaran kepada kamu yang kamu juga akan mati, boleh. Tapi bukan pada waktu yang ada orang lelaki ramai-ramai. Dua je tak apa. Dua je tak apa. Bila orang lelaki pun ni, kita pun mendekat. Maka sunat pula. Sunat pula kita ziarah kubur. Wallahualam. Kalau yang tahu tu jangan pilih, no? Jangan pilih lagi. Kalau nak pisah lagi, kita tengok orang lelaki dah balik. Okay, kita masuk tu, boleh. Kita masuk tu kita saya boleh. Kecuali lah kalau dia tak sempat tengok tadi, dia sampai dah ada di tanah perkuburan. Dia boleh lah pergi, Dia boleh pergi. Tapi tak boleh juga masuk dalam lahat. Bina? Ya. Okey, baiklah. Perempuan yang membuka aurat, dia dah kahwin kan, tapi dia tak tutup aurat. Siapa yang tanggung? Okey, bapak dia dah lepas. Bapak dia dah lepas, suami dia pula tanggung. Macam tanggungan ke atas makan minum dia adalah ditanggung oleh suami sepenuhnya. Begitulah juga dari segi dosa yang dia buat kerana suami tak tegur. Tapi kalau suami dah tegur, wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah Taala, orang lain tak boleh tanggung dosa kita. Kita yang buat dosa kita kena tanggung sendiri. Tetapi oleh kerana kita ni di bawah tanggungan seseorang, perempuan ni dia akan sentiasa berada di bawah tanggungan. Maka hak yang tekan tanggung kita tu wajib tegur. Kalau kita seorang isteri, maka suamilah wajib menegur dari segi aurat, cara kita berpakaian. Jikalau suami tak tegur, suami itu termasuk di antara dayus. Dayus yang membiarkan isterinya dalam keadaan berpakaian tetapi bertelanjang. Itu jawapan yang boleh saya bagi mengikut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau suami tak tegur isteri dia dalam keadaan membuka aurat, maka hukumnya dayus. Dia tak kisah anak isteri pakai tu lah macam mana pun. Ini yang ikut aku ikut lah. Tak boleh dosa. Berapa kali tu? Setiap kali tengok. Ya. Daripada disoal dengan sebab dia tak menegur. Setiap kali tengok, tegur. Setiap kali tengok, tegur. Sampai dia belum. Kalau dia tak mau buat juga, yang tu dia dengan Allah. Tapi setiap kali tengok tu tegur. Hang ni bila nak pakai tudung? Tanggungjawab. Memang kena. 2-3 kali ke? Ya. Kan cerita Nabi Allah Ayub ni dia ada tahap dia tak pukul isteri dia. Tak ikut juga. Tak mau ikut juga. Sampai tahap dia pukul pun bisa. Tak mau ikut juga. Nabi-Nabi pun diuji dengan ahli keluarga yang macam tu, anak, isteri. Kita tak tahu ujian kita ni macam-macam. Kadang-kadang dia tak main ikut suami, dia main ikut anak. Dia tak main ikut anak, dia main ikut mak, main ikut bapak. Itulah ujian yang kita hadapi.
Dia terlepas. Dia memang terlepas sebab kita dah tegur. Tapi sampai beberapa kali. Setiap kali kita tengok maksiat tu kita kena tegur. Sebab dia kan duduk dengan kita. Dia ada dekat kita. Setiap kali kita tengok, kita tegur. Kita takkan dipersoalkan nanti di akhirat sebab kita dah menegur. Nah, berbeza dengan kawan. Kalau kawan kita kan ada kawan yang tak mau tutup aurat. Hang ni bila nak pakai tudung ni? Tanya dia, hang ni bila nak tutup yang ni? Hang bila nak tutup yang ni? Nantilah tak dapat hidayat. Nantilah tak sampai suruh. Kan ada orang yang pandai cakap ni. Jadi kita kata, aku tak tahu, aku dah tegur. Aku dah tegur. Hang tak membuat tu hang dengan Allah. Jadi aku dah tegur. Kawan dengan hang aku suka, tapi aku tak reda dengan perbuatan hang. Jangan kita pula ikut dia. Jadi kita terlepas walaupun sekali kita tegur. Tapi kalau dengan ahli keluarga, setiap kali dalam satu-satu peristiwa tu, setiap kali nak keluar dengan dia, kita beritahu, aku dah lepas. Kita takkan dipersoalkan di akhirat nanti dengan sebab kita dah menegur. InsyaAllah. InsyaAllah, masyaAllah, tabarakallah. Okey. Dia bermimpi ayah dia minta tolong dalam lahat. Walaupun kita sebut mimpi tu mainan tidur, tapi mimpi juga boleh dibuat sebagai dalil. Kita mimpi orang mati. Mimpi orang mati di antaranya kalau minta tolong tu, tolonglah dia. Tolonglah dia. Okey, cara macam mana kita nak tolong? Kalau kita mimpi orang yang mati minta tolong kat kita, cara macam mana? Kalau dia ibu bapa kita, tolong istighfar bagi pihak dia. Macam mana istighfar bagi pihak dia? Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Zikir tu banyak-banyak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Teruskan zikir tu. Zikir istighfar bagi pihak si mati. Dan kemudian sampingkan dengan bersedekah atas nama dia, berwakaf atas nama dia. Dia sedang dalam kesusahan. Dia sedang dalam kesusahan. Tolonglah dia, kesian. Ada apa Tak apa, saya sudah junan, minta ampun dan minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima Terima sahabat. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sallallahu